اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد. InsyaAllah. InsyaAllah kuliah maghrib, tazkirah maghrib untuk surau Haji Mujer, Kampung Paya, insyaAllah. Mudah-mudahan sama-sama kita share untuk surau Haji Mujer, Kampung Paya, insyaAllah. Sama-sama kita share. Kita share dulu. Mohon Korea surau Haji Mujer, Kampung Paya. Share. Minta maaf tak dapat pergi PKPB. Kita online daripada Kampung Sungai Tangkas, Kajang, Bangi, InsyaAllah. Mohon share sama-sama, InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama-sama share, insyaAllah. Mohon share sama-sama, insyaAllah. Bantu-bantu share surau Mujer, Kampung Paya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kufar min ghadabil jabbar wal izzati lillahi war rasul mu'minin. Allahumma ghnina bihalin haram min siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuquhu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaitika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi barakati syarifah antuhimal dunya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian maghrib kita sementara isyak kita online untuk surau Mujer, surau Haji Mujer, Kampung Paya. Mohon share di Kampung Paya, insyaAllah, di Kampung Paya Production, Kampung Paya, Kampung Sawah, Kampung Lukut. Mohon share. Saya tak dapat balik, saya tak dapat kuliah di sana. PKPB di Selangor, ya, di wilayah. InsyaAllah kita teruskan juga majlis barakah. Mudah-mudahan pengisian malam ni kita dapat jauhkan, kita dapat rahmat daripada Allah Ta'ala untuk dijauhkan kita daripada bala yang sedang menimpa kita. Mudah-mudahan insyaAllah dimulakan dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah kita sambung lagi pagi tadi. InsyaAllah ayat nombor 45 Al-Baqarah. Ya, kita rehat. Tanbihul ghafilin. Kita teruskan nota yang dicatatkan dalam My Quran Time di TV Al-Hijrah. Kita sama-sama teruskan nota ini. Kita baca sama-sama. Mana yang tak sempat kita tengok, InsyaAllah baca saja. Kita untuk mendekati Al-Quran, untuk menghayati Al-Quran, sampai kita tengok terus menerus di My Quran Time, InsyaAllah. Catatan nota My Quran Time, InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 45, ya, yang bermaksud jadikan sabar dan solat sebagai penolongmu, ya. Ayat 45 Al-Baqarah yang bermaksud, diringkaskan maksudnya jadikan sabar, ya. Diingatkan kita dalam ayat ni 45, jadikan sabar dan solat sebagai penolong kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sadaqallahul azim. Maksudnya, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 45. Ya. Kupasan ayat tersebut, wasta'inu bis-sabri was-salah. Maksudnya, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Maksudnya, melalui ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita, para hamba-Nya, yakni Bani Israel, untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat, yang mereka mahu dengan cara menjadikan sabar dan solat sebagai penolong. Dengan kata lain, jadikanlah sabar itu, ya, jadikanlah sabar itu dan solat itu sebagai penolongmu untuk mengatasi segala masalah. Maksudnya, kita ni tak ada lain, ya. Nasta'in tu yang kita baca Al-Fatihah pun ada. Nasta'in tu tempat kita bergantung, tempat kita minta tolong. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dengan makhluk, bukan dengan manusia, bukan dengan tangkal, bukan dengan apa. Terus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nasta'in, tempat kita minta tolong. Sebelum tu, jadikanlah sabar. Sabar apa dia? Sabar kita bersabar apa yang Allah cuba. Sekarang ni pun masih kita bersabar dengan cubaan Allah Ta'ala. Ya, tak berhenti lagi. Dah hampir setahun. Ya, dah masuk dekat setahun dah. Ni dah masuk balik PKPB. Maksudnya kini Allah uji kita untuk menengok, untuk menguji kita sama ada kita sabar dengan ujian Allah ataupun tidak. Manakala bagi kita juga, mintalah bantuan daripada Allah SWT dengan sifat sabar dan solat. Apa yang kita buat? Allah dulu. Terus pada Allah SWT. Pasal apa? Pergantungan kita dengan Allah saja, bukan dengan makhluk, dengan manusia. Pergantungan kita, selalu ulang, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Tempat kita bergantung tak ada tempat lain, Allah Subhanahu. Sebab tu sabar tu mesti ada. Sebab tu bila nak membuat kebajikan dalam dunia, dalam bab ikhlas dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada 4. Salah satunya sabar. Ya, salah satunya sabar. Yang pertama, ilmu. Yang kedua, niat. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, tulus, ikhlas, melulu terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 4 tu tak boleh kita rungkai, tak boleh kita kecualikan salah satunya. Salah satunya kita hari baca ialah bab sabar. Dalam sembahyang ada sabar? Ada. Waktu sembahyang tu kita sabar. Ada bab tamak ninah. Maksudnya kita kena renung. Sabar tu kena ada pada tempatnya, pada mana tempat pun kita buat ibadah, buat kebajikan.
Apabila kita minta bantuan dengan Allah Ta'ala, adanya bab sabar. Yang paling hebat ada bab solat, sujud terus pada Allah. Kerana sabar itu menerima seadanya dalam segala keadaan. Tak kira apa benda, tak kira apa obstacle, tak kira apa benda yang menghalang kita, apa benda yang menguji kita, kita tetap sabar. Tu, ya. Ni sedang diuji, kita terus sabar. Kerana sabar itu menerima seadanya dalam segala keadaan. Perkataan asta'in, ya. Asta'in, ya. Wasta'in, asta'in itu bermaksud meminta pertolongan. Lebih tepat lagi, ia bermaksud kita meminta pertolongan apabila kita tidak mampu melakukan sesuatu seorang diri. Maknanya kita nak mohon, tak ada benda lain, mohonlah kepada Allah Ta'ala. Jangan mohon pada jin, jangan mohon pada tangkal, jangan menggunakan tangkal, sihir dan macam-macam ilmu yang hebat-hebat, yang mengundang syirik, yang mengundang tidak yakin dengan Allah SWT. Sebab tu minta pertolongan terus berlaku pada Allah Ta'ala. Akan tetapi semasa meminta pertolongan, usaha kita juga perlu ada. Jangan hanya tahu meminta tanpa ada sebarang usaha sendiri terlebih dahulu. Hanya doa, minta tolong, mohon doa semua cukup. Tapi kita pun berusaha. Ustaz kata tinggalkan rumah dengan ayat doa. Nak keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Alhamdulillahillazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin. Perisaikan rumah kita. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Serah terus pada Allah Ta'ala. Dah baca doa, dah baca perisai kita, tiup kat rumah kita. Usaha apa dia? Kunci, lock. Jangan kita terus serah pada Allah Ta'ala tapi tak berusaha. Tu, ya, dah doa ustaz, iyalah usaha, lock, kunci rumah tu. Jangan dibiarkannya tu, serah terus. Silaplah. Ya, kita ada bab usaha. Justru sabar dapat dibahagikan kepada beberapa jenis. Sabar ini dicatatkan dalam ayat ini, dalam nota ni, sabar itu dicatatkan ada tiga bahagian. Ya, 3 bahagian ataupun dibahagikan kepada beberapa jenis. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sabar dalam menjauhi, ya, InsyaAllah. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, sabar menghadapi takdir Allah dengan tidak berkeluh kesah. Itu 3 bahagian dibagikan bab sabar. Yang pertama, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Bab dengan Allah Ta'ala tak kita teruskan. Taat sebenar-benarnya taat. Maksudnya dengan sembahyang kita, dengan solat kita, dengan puasa kita, dengan zikir kita, dengan mohon, dengan ikut undang-undang yang Allah tunjukkan. Semuanya kita tetap sabar. Jangan kita tak sabar, jangan kita hilang sabar. Putus asa dengan Allah Ta'ala, silap besar kita. Sabar terus, jangan berhenti. Hanya terus tingkat KPI itu hebat dengan Allah Ta'ala. Ya, hubungan kita dengan Allah Ta'ala kita jaga terus, ikut meningkat, makin lama makin meningkat, makin berumur, ialah berumur badan kita makin perlahan, tapi kita dengan Allah Ta'ala makin dekat. Bila makin dekat diuji sebenarnya. Ya, bila makin dekat kita nak dengan Allah Ta'ala tapi kita diuji.
dengan syaitan, dengan iblis, dengan dunia macam-macam. Hati-hati. Sebab tu kita kena ada bab sabar. Dan berumur lagi kita sabar, ya, menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Makin lagi diuji dengan sakit, dengan macam-macam, dengan susah, dengan keadaan semasa sekarang. Ya, kita kena renung. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni bab maksiat. Ya, kadang-kadang kita terlupa. Ya, Allah uji kita dengan bab lara kita, dunia kita, macam-macam. Tolong sabar. Ya, bila diuji kena sabar. Jangan bertenang. Sono buat maksiat. Itu bukan sabar. Itu bertenang sangat. Itu yang jadi rosak kita. Dah berumur lah kita tak boleh terfikir nak buat juga maksiat. Dah berumur. Bila dah berumur, apa yang kita fikir? Kena sabar. Ujian maksiat. Ya, godaan maksiat. Tergoda kita. Kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, 3 ta. 3 ta yang diuji oleh dunia ni pada kaum lelaki khususnya. Apa dia? Tahta, harta, wanita. Tuan Guru kata, saya catat. Tahta apa? Gila kuasa. Gila nak memerintah. Gila susahnya agak. Semuanya gila. Gila. Tak tentu hala. Haru biru ke huru hara. Nak mengejar kuasa. Berlaku tak? Sedang berlaku. Terlupa tengah diingatkan Allah dengan bala, dengan kuman. Terlupa orang susah. Terlupa orang tak bekerja. Terlupa orang tak makan. Terlupa yang menderita. Dia sibuk gila kuasa. Gila harta. Gila tahta. Kata Tuan Guru. Bukan saya kata, Tuan Guru kata. Saya catat. Tahta tu paling hebat. Pasal apa? Dah terdidik. Daripada sekolah, dia gila kuasa. Macam mana? Nak jadi ketua darjah. Ketua murid. Ketua pengawas. Gila dia. Kuasa. Sekolah lagi dah gila kuasa. Masuk kolej, dia gila jadi ketua pelajar. Wakil pelajar. Ketua asrama. Ketua blok. Ketua Allah. Kerja ketua pejabat. Ya. Masuk pentadbiran jadi ketua pentadbir. Akhirnya jadi pemerintah. Tak berhenti-henti jadi ketua. Dah bertahun jadi pemerintah, masih lagi nak jadi. Tu. Pencen balik kampung, jadi pula ketua masjid. Terkejar-kejar dengan ketua. Tak jadi ketua masjid, tak jadi ketua surau, tak jadi pengurusi surau, tak dapat, merajuk. Lari dia. Tak datang masjid. Dah tua dah, tak datang masjid. Niat ke masjid, niat nak jadi ketua, nak jadi pengurusi. Tak sembahyang kat situ. Jauh sembahyang, Masjid Negara, Kuala Lumpur. Ini berlaku. Perangai manusia. Gila tahta, gila kuasa. Yang kedua, sabar dalam menjauhi pelarangan Allah SWT. Dah kedua, ya, dah sudah. Yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah dengan tidak berkeluh kesah. Yang Allah bagi ni dah takdir, dah ditulis Allah Ta'ala, kita terima. Pasal apa? Kemungkinan besar ada kesilapan kita. Kesilapan kita. Allah murka, Allah hantar SOP baru. Ini kesilapan kita. Sibuk dengan dunia, lupa Allah Ta'ala, lupa kitab Allah Ta'ala. Hari-hari ditunjuk dalam TV sekarang, masih lagi tak ingat. Tak beringat. Kadang-kadang jadi sampai jadi gulungan munafik. Beria-ia macam orang Islam, tapi sebenarnya munafik. Tu kena renung kita. Sebenarnya sabar dan solat antara perkara yang berat untuk dilakukan, tetapi ia ringan untuk mereka yang memiliki sifat khusyuk. Ya. Siapa yang ada bab sifat khusyuk, dia akan jadi ringan. Sabar dan solat adalah perkara yang berat untuk dilakukan, tetapi ia sangat ringan untuk mereka yang memiliki sifat khusyuk. Fokus terus Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah. Siapakah orang yang khusyuk? Mereka ialah golongan yang sentiasa memikirkan akhirat, disebabkan dia sedar perbuatannya akan dibalas kelak
maka hatinya sentiasa mengingati akhirat. Berbeza pula dengan orang yang tidak khusyuk, ya, di mana bagi mereka solat adalah perkara yang sangat berat meskipun hanya sebentar. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan sifat khusyuk itu di dalam ayat seterusnya. Ni, ya. Mereka dari golongan yang sentiasa memikirkan akhirat, dia jadi khusyuk. Orang yang khusyuk didefinisikan di sini, dicatatkan di sini, siapakah orang yang khusyuk? Mereka ialah golongan orang yang memikirkan, yang sentiasa memikirkan akhirat. Disebabkan dia sedar perbuatannya akan dibalas kelak, maka hatinya sentiasa mengingati akhirat. Dia bimbang bab akhirat. Kena pula dia baca Quran. Dia tengoknya lah balasan orang yang sekian dengan yang sekian akan dibalas sekian. Tu. Bimbang. Hati dia tak ada fikir lain. Fokus terus melulu pada bab akhirat. Bimbang dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ancaman Allah Taala. Dia tak bimbangkan dunia, dia bimbangkan akhirat. Dunia dia tahu Allah Taala, Allah Taala dia tahu Allah Taala tu dah bagi cukup sekian, fulan bin haji fulan sekian akan dapat sekian yang didapat. Cuma sabar apa yang Allah beri. Maksudnya orang yang ada bab khusyuk. Siapakah orang yang khusyuk? Mereka ialah golongan yang sentiasa memikirkan akhirat. Disebabkan dia sedar perbuatannya akan dibalas kelak, maka hatinya sentiasa mengingati akhirat. Berbeza pula orang yang tidak khusyuk, di mana bagi mereka solat adalah perkara yang sangat berat meskipun hanya sebentar. Nak solat sunat 2 rakaat saja tak terdaya. Duduk pun tak terdaya. Baring pun langsung tak terdaya. Tidur lelap terus. Allah Tuhan. Ya. Bukan banyak, 2 rakaat tak terdaya nak sembahyang sunat. Rugi tak? Rugi serugi-ruginya. Waktu bila kita kata rugi? Waktu masuk ke dalam liang lahat nanti. Masuk yang liang lahat, baru kita tersedar, Allah Akbar, dah mati aku, dah meninggal dunia aku. Tu ayat panjang lah. Ya. Mati dah aku, Allah. Tak ada nak sembahyang sunat. Meraung kita, ya Allah, keluarkan aku sebentar ya Allah. Aku nak solat sunat ya Allah. Ya Allah, keluarkan aku ya Allah, aku nak solat sunat 2 rakaat saja ya Allah. Lepas tu kau masuk balik pun tak apa. Dapat? Tak dapat. Sorry to say. Minta maaf. Allah dah bagi masa. Games over. Bila dah games over, minta maaf lah. Dah diikat dengan kain kafan. Masuk ke dalam liang lahat, dibuka kain muka tu. Kita sorongkan dalam liang lahat, ambil 3 kepal tanah, diciumkan 3 kepal tanah tu yang bulat tu, ciumkan pada muka yang jadi jenazah. Saya buat sendiri, ibu saya. Ya. Apa doanya? Dari tanah kamu datang, kepada tanah kamu dikembalikan. Dari tanah kamu datang, kembalilah kepada tanah pula kita. Surah Toha. Maksudnya kita ni diingatkan kita jangan terlampau leka dengan bab dunia. Kita kadang-kadang terleka dengan dunia, tak terdaya nak belajar agama. Tak terjenguk pun ayat Quran, My Quran Time. #My Quran Time. TV Al-Hijrah 4 kali sehari. 1 patah pun kita tak tengok. Besok disoal, memang akan disoal. Pasal apa? Tengah-tengah COVID ni, Allah bagi hadiah yang hebat. Quran Time. Maksudnya, masa kita dengan Al-Quran. Bukan pergi pondok, bukan pergi cari guru mengaji, bukan pergi cari kelas mengaji. Tak. Di depan internet, di depan TV Al-Hijrah, TV sebesar-besar TV. Mati rumah tu pasal apa? Mati rumah tu tak dibacakan ayat Quran. Ada rancangan TV Al-Quran pun tak nak jenguk. Allah soal besok. Allah soal kita satu-satu. Allah tunjuk
kitab. Malaikat tu tunjuk dalam kubur, kenal tak kitab tu? Kalau kita mengaji, alhamdulillah. Yang kita bimbang, tak sempat, ya Allah, sibuk aku, ya Allah, kerja kesana kemari, sikit pun tak boleh, tak sempat, ya Allah, sekejap, tak sempat. Ada beberapa kali siaran Quran time, ada 4 kali, ya Allah, tak sempat. Pukul 10 ada, pukul 10 ada, ya Allah. Sempat, tak sempat. 5 minit, ya Allah, dah lelap. Besok subuh dah pergi kerja balik. Kena renung, tuan-tuan. Besok dah sejurusan. Besok dah habis dah juzuk ke-6, juzuk ke-5. Dah masuk juzuk ke-6. Nampak? Satu page dah masuk juzuk yang ke-6. Target dia 604 page. Muka surat, ya, 604 muka surat. Maknanya kena minta kalau boleh, janganlah terlepas peluang. Jangan lepas peluang dengan Al-Quran. Itulah tali kita yang kita pegang untuk terus, tali Allah Ta'ala tu, untuk kita gunakan nak menghala satu lagi alam, iaitu alam barzah, alam akhirat, ataupun dikenali oleh penulis Indonesia dipanggil hidup sesudah mati. Penulis B. Arifin. Cuba cari kitab tu. Tu dia, siapa orang yang khusyuk. Lalu Allah telah menjelaskan sifat khusyuk dalam ayat seterusnya, iaitu ayat 46. Sifat orang khusyuk, ayat 46 Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Iaitu mereka yang percaya dengan yakin bahawa mereka akan menemui Tuhan mereka dan bahawa mereka akan kembali kepadanya. Al-Baqarah ayat 46. Yakin, ya. Ayat ni menceritakan keyakinan, percaya, tak ada apa lagi, yakin bahawa mereka akan temui Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan mereka, dan bahawa mereka akan kembali kepadanya. Tu. Tak ada lain. Pasti mati. Ada dalil? Ada. Jangan kata ada orang setengah tu mati je, tak. Kita pun mati. Sekarang di Sabah ramai mati. Jangan kata Sabah aja mati. Kita kemungkinan bila-bila mati. Ini kena renung kita. Pasal apa? Kita calon-calon jenazah. Ya, calon-calon yang akan menghadap mati. Kupasan ayat tadi, ya, bab khusyuk. Sifat orang yang khusyuk, mereka ialah yang yakin akan bertemu dengan Tuhannya setelah mati dan akan kembali kepadanya pada hari kiamat. Untuk apa? Untuk dihisap dan menerima pembalasan terhadap amal yang dilakukannya. Allah, tuan. Dia yakin ada balasan. Balasan dia setimpal apa yang kita buat, ataupun mungkin lebih lagi daripada kita buat. Tu kena renung kita, ya. Akan dinilai kita satu-satu, ya. Satu persatu akan dinilai. Sebab tu jangan lepas peluang mencari pahala sebanyak yang mungkin, ya. Tu kadang-kadang kita jangan marah generasi sekarang, sibuk dengan multimedia, sibuk dengan handphone. Kadang-kadang kita tak perasan dia orang nak cari masa, dicuba Allah Ta'ala dengan media sekarang, dengan alam maya. Memang kesian. Zaman kita tak macam tu. Zaman dia terbuka luas, nak tengok YouTube, nak tengok video, nak tengok gambar, macam-macam sekarang. Kesian dia orang. Hebat lagi godaan dia, hebat lagi obstacle dia yang bakal dilalui. Kita tak sampai level macam tu. Sebab tu kadang-kadang zaman sekarang tak ada lain, tuan-tuan. Quran juga kita dulukan. Jangan dibiarkan remaja, anak-anak dengan handphone saja. Cari jalan, bentangkan Quran, dekatkan dengan Al-Quran. Sebab tu bila ada Quran, dia yakin
Tak kira muda atau tua, dia bila mengaji Quran, mengaji agama, dia yakin akan bertemu dengan Tuhannya setelah mati. Kita pasti mati. Ada dalil? Ada. Alhaakumut takasur. Surah Takasur. Disinggahkan kita dengan tanah. Bukan singgah kan, masuk terus. Dah masuk tanah, tak ada kerja lain dah, mati dah. Ataupun qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum, surah Sajadah. Tiap subuh Tok Imam baca. Sekarang tak peluang, tak ada peluang pasal tak sembahyang subuh berjemaah, bukan tak sembahyang subuh, tak sembahyang subuh berjemaah di masjid ataupun surau. Rugi tak? Allah, kerugian besar kita tak boleh berjemaah. Nampak? Tadi tutup surau masjid. Sebab tu yakin kita ada bab mati. Mereka yakin bertemu dengan Tuhannya setelah mati dan akan kembali kepadanya pada hari kiamat untuk dihisap, untuk dihitung kita. Akan diadili kita. Hitung perangai kita. Sekarang kita boleh sorok maksiat kita, laku waktu kita sendirian. Ingat satu masa akan Allah selongkar kita. Kadang-kadang tak sempat di akhirat, di dunia Allah tunjukkan perangai kita. Allah gambarkan, Allah tunjukkan. Allah, tuan, kalau boleh minta Allah Ta'ala cari jalan. Ni dah berumur, dah naik, dah dengan peringatan ni, kita cari jalan. Carilah pahala sebanyak mungkin. Jauhlah bab maksiat. Dan menerima pembalasan terhadap amal yang dilakukan. Lepas dunia, ya, betul boleh lepas. Bunuh ke, rasuah ke, cuci duit ke, apa semua. Dunia lepas. Tapi ingat, Allah tunggu sebenarnya. Dulu tak ada SPRM, lepas dekat akhirat SPRM satu lagi. SPRM akhirat menunggu kita. Detail bukan detail, terperinci. Walaupun sebesar biji sawi, Allah tunggu. Macam mana? Antaranya yang kita baca untuk surah Al-Baqarah malam ni ayat 45 dan 46. Kita berhenti takat tu pun dah masuk Isyak. Dah masuk pun Isyak. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di Yaumul Mahsyar. Bakal yang kita nak bawa besok. Ada bukti, ada evidence. Kita ada mengaji 2 ayat malam ni untuk kita khusyuk, untuk kita ingat ada hari pembalasan, ada hari kita dihitung, ada hari untuk kita dibalas baik ataupun buruk, tergantung dengan kita punya perangai kita. InsyaAllah mana yang baik daripada Allah SWT yang terlemah saya pada saya sendiri. Ucapkan ribuan terima kasih daripada Surau Haji Mujer, Kampung Paya, Port Dickson dan seangkatannya di kawasan tersebut bagi peluang saya untuk online malam ni. Mudah-mudahan pengisian malam ini ada barakahnya. Mohon kawasan Kampung Paya dan sahabat-sahabat di sana doakan kami di sini, kawasan Bangi, di Selangor, mudah-mudahan dilepaskan Allah Ta'ala daripada wabak COVID-19, insyaAllah. Kita sudah yang surah Al-Fatihah. Iya kan, surah Al-Mustaqim, wairul maghdubi alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طول أعمارنا وسهل أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا واسع أرزاق وإلى الخير قريبنا وعلى الشر بنا واهدي أولنا في الدين ودنيا والآخرة. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah dosa-dosa kami yang banyak ini. Ampunkanlah dosa-dosa ibu ayah kami dan kasihanilah mereka. Ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami sejak kami kecil lagi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa memohon keampunan daripada dosa-dosa yang kami lakukan, lantaran maksiat yang kami lakukan, lantaran kelalaian kami,
dan tak kelalaian kami dari kealpaan dan kealpaan kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah kekuatan untuk kami untuk terus bersahabat dengan kalamu, Ya Allah, Al-Quran Karim, membacanya dan memahaminya dan mengamalkannya. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada mengikut hawa nafsu. Berikanlah ketenangan kepada kami dalam setiap tingkah laku kami. Ya Allah, Engkau jauhkanlah kami daripada perbuatan yang keji, perbuatan yang boleh menjerumuskan kami daripada dalam lembah kebinasaan. Ya Allah, janganlah Engkau murka kepada kami. Kami mengharapkan rahmat dan pertolongan daripadamu, Ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, kasihanilah kami, Ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami daripada sifat-sifat munafik. Bersihkanlah amalan-amalan kami daripada sifat riak dan menunjuk-nunjuk. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balik hati-hati kami, Ya Allah. Dan tetapkanlah kami dalam iman, kekalkan hati-hati kami dalam ketaatan dalam agama-Mu, Ya Allah. Ya Allah, keluarkanlah kami daripada kegelapan yang kami tidak sedar. Selamatkanlah hati-hati kami. Kami sangat takut dan bimbang bila kami bertemu denganmu, Ya Allah. Jangan biarkan kami mati, melainkan dalam keadaan menjadi orang-orang Islam dan orang-orang yang beriman. Matikanlah kami dalam Islam, Ya Allah, dan kumpulkan kami di kalangan orang-orang yang salih. Ya Allah, peliharalah di atas kami dan kepada kedua orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat Al-Quran dan seluruh muslimin dan muslimat daripada wabak COVID-19 ini, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon daripada-Mu, berikanlah afiat kepada kami daripada bala bencana ini, Ya Allah, penawar dan segala penyakit. Peliharalah kami dalam penjagaan-Mu daripada segala wabak ini. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pemelihara. Ya Allah, jadikanlah kami daripada kemungkaran akhlak, dosa-dosa, hawa nafsu dan penyakit yang merosakkan hati-hati kami, Ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah negara kami daripada virus COVID-19 dan selamatkanlah negara kami daripada virus penyakit-penyakit hati-hati manusia yang mengundang-Mu, Ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami hanya manusia biasa yang kadang-kadang tidak lepas daripada alpa melakukan bermacam kesalahan. Ya Allah, apalah kiranya, Ya Allah, diampunkan dosa-dosa kami yang banyak ni, Ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Kasihani mereka bagaimana mereka mengasihani kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana innaka antal wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqu, Ya Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a, Ya Allah. Bismillah ma syaa Allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi la yadurru ma ismi azab. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahillazi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wa la fis samai wa sami'un alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizum bin nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah jumpa lagi pagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.